semakin tinggi dekat negara kita. Jadi cikgu nak kamu semua berada dalam keadaan yang sihat. Sebelum tu cikgu tengok meja kamu semua berselerak. Jadi cikgu bagi masa kamu seminit untuk kamu kemas meja kamu, okey? Okey, semua dah sedia? Dah, cikgu. Okey, sebelum tu cikgu nak tunjuk kamu satu gambar dan kamu perlu perhatikan dan cerita apa yang terjadi dalam gambar ini. Okey? Okey, siapa yang boleh jawab? Saya, cikgu. Okey, Nurul bangun. Ya, apa yang ada dalam gambar ni? Gambar laser, cikgu. Gambar laser. Apa yang dibuat dengan laser ni? Dia merawat muka, cikgu. Merawat muka. Untuk? Mencegah jerawat. Ya, betul sekali. Okey, bila dah guna laser untuk buat apa mencegah jerawat, ni tergolong dalam bidang Perubatan. perubatan, betul sekali. Okey, duduk. Nurul, bagus. Okey, semestinya bila cikgu dah tunjuk gambar ni, semestinya cikgu nak mengajar kamu tentang teknologi laser. Okey, semua dah tahu kan laser macam mana kan? Okey, cikgu akan cerita sedikit. Laser ni merupakan cahaya yang dihasilkan melalui stimulasi pancaran radiasi. Okey, dalam laser ni dia mempunyai 3 ciri utama, iaitu yang pertama adalah cahaya ketumpatan yang tinggi. Kamu boleh buat nota. Okey, yang kedua adalah sekata, cahaya di sekata macam menyeluruh lah. Macam tu. Lepas tu yang ketiga adalah tidak mencapak. Okey, mencapak ni macam bila sana, bila sini, tak ada. Dia macam menyeluruh lah. Dia punya cahaya dia, okey? Okey, kita masuk hari ni pembelajaran kita. Sebelum tu, cikgu harap kamu boleh capai objektif pembelajaran hari ni, iaitu yang pertama adalah sumbangan teknologi laser. So, yang kedua adalah cabaran terhadap penggunaan teknologi laser. Okey, kita teruskan pembelajaran kita dengan sumbangan teknologi laser. Okey. Kalau kamu tahu, kita punya sumbangan teknologi laser ni terbahagi kepada berapa bidang? 6. Okey, 6, betul. Okey, 6. Okey, bidang yang pertama adalah Bidang hiburan. hiburan. Bagus semua, maknanya kamu sudah baca apa yang cikgu sebut sebelum ni kan? Okey. Okey, mari kita tengok macam mana laser ni menjadi sumbangan terhadap bidang hiburan ni. Semua tengok nota masing-masing, rujuk nota masing-masing. Yang buat nota ringkas, tengok aja. Okey. Laser ni menjadi sumbangan terhadap bidang hiburan ni, di mana cahaya laser, penggunaan cahaya laser itu sebagai pertunjukan cahaya dalam perasmian dan tamasya-tamasya besar. Okey, sebagai contoh dia, dalam kita punya event ataupun kita punya majlis, kita mesti menggunakan cahaya. Cahaya tu dia dihasilkan oleh laser lah. Okey, dalam setiap event ataupun setiap majlis, kita mesti menggunakan cahaya kan? Barulah sesuatu majlis tu nampak ataupun dia lebih jelas ataupun lebih tampaklah apa yang kita lakukan. Okey, faham? Faham. Okey. Kemudian cahaya laser ni juga dalam bidang hiburan ni, dia memainkan peranan penting. Contoh, kalau hiburan yang macam majlis lah, dia kata persembahan teater ataupun persembahan nyanyian, persembahan apa lagi sebagainya, ataupun macam tu lah, dia memainkan peranan penting. Kadang-kadang teater macam-macam. Dia kadang-kadang cahaya tu memainkan cahaya yang garang. Contoh cahaya garang macam warna merah semua tu. Bila cahaya tu memainkan peranan penting, maka pentas teater ataupun lakonan teater tu juga akan lebih menarik, akan menarik perhatian penonton. Betul tak? Okey, itulah pentingnya cahaya ni dalam hiburan. Sebab cahaya dalam hiburan ni, dia akan menarik penonton ataupun siapa-siapa yang melihat sesuatu event ataupun sesuatu sesuatu lakonan ke apa-apa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dalam bidang Pencetakan. okey, percetakan. Percetakan ni di mana
Cahaya laser ni digunakan untuk mengimbas drum atau dipanggil sebagai fotokonduktif, iaitu di mana kamera itu merakam sesuatu image yang negatif. Maknanya dia rakam, contoh dia ambil gambar, contoh Nurul ambil gambar Asia macam tu, tapi dalam gambar tu tak boleh pegang kan. Okey, lepas tu macam mana nak dapatkan image yang nampak dan boleh pegang. Jadi dia menggunakan cahaya laser di mana image tu cahaya tu akan print lah, masa print tu akan imbas lah, benda tu akan cetak daripada gambar jadi cetakkan di atas kertas menggunakan dawat. Jadi bila dah cetak, kita boleh pegang, kita boleh nampak gambaran tu dengan lebih jelas, betul tak? Itulah dia punya fungsi ataupun sumbangan cahaya laser ni ataupun teknologi laser terhadap bidang pencetakan. Okey, yang seterusnya adalah bidang informasi. Juga adalah bidang informasi atau dikenali sebagai ICT. Hai, diam. Apa bising tu? Aduh, dia tenang dah kan? Bising lagi. Okey, semua fokus Okey. Macam mana sumbangan teknologi laser ni? Dia memberi sumbangan lah, senang cerita macam mana teknologi laser ni memberi sumbangan kepada bidang informasi ataupun dikenali sebagai ICT. Macam mana? Okey, cikgu akan terangkan perkembangan, rujuk semua. Perkembangan aplikasi laser amat menggalakkan dalam bidang ini kerana dapat menghasilkan kabel sebastian optik yang membolehkan cahaya laser melaluinya. Cahaya laser dikatakan mempunyai kelajuan yang melampaui kelajuan cahaya yang membolehkan maklumat dihantar dalam bentuk digital dengan lebih efektif dan efisien. Okey, kamu faham tak? Faham. Faham, betul? Siapa boleh terang balik? Faham tak? Tak faham. Okey, tak faham. Mula cikgu kata fokus. Okey, masuk ayat di sini, dia cakap cahaya ni, cahaya laser ni dia melampaui kebatasan cahaya, kelajuan cahaya, boleh sehingga membolehkan sesuatu tu dihantar ataupun maklumat tu dihantar dalam bentuk digital. Contohnya macam telefon kamu semualah, kamu WhatsApp sana, WhatsApp sini, dapat laju kan? Disebabkan teknologi laser tu lah kamu punya perhubungan ataupun maklumat yang kamu sampaikan tu dengan cepat, boleh dapat dengan cepat disebabkan teknologi tersebut. Faham tak? Okey, ni lebih jelas kan? Okay, ayat ni memang ada pening-pening sikit, kita kena faham. Okey, jadi kamu kena fokuslah. Nanti kalau ada soalan ke apa masuk dalam peperiksaan kamu kena ingatlah. Okey, macam mana teknologi laser ni dia dia memberi sumbangan daripada bidang ni. Okey. Okey, seterusnya daripada bidang perniagaan. Okey, nombor 4, bidang perniagaan. Okey. Macam mana teknologi laser ni memberi sumbangan dalam bidang perniagaan adalah penggunaan kobar. Contoh, kita pasar raya. Okey, kita baca huraian dululah. Okey, penggunaan kobar pada barangan atau produk dalam pasar raya besar juga memerlukan laser. Garis-garis yang berbeza jaraknya antara satu sama lain membolehkan laser yang mengimbas kobar tersebut diterjemahkan kepada pelbagai maklumat, antaranya harga, jenis dan kod barang tersebut. Okey, ayat ni lebih jelas. Dia mengatakan bahawa penggunaan laser ni boleh mengimbas. Okey, imbas apa? Daripada segi perniagaan, contohlah harga kan, kuantiti, jenis barangan, betul tak? Contoh kita pergi pasar raya besar, setengah pasar raya dia tak tulis harga berapa semua, tapi dia disediakan satu macam bentuk macam kotak tu, tapi cahaya dalam tu. Okey, cahaya tu untuk apa? Kita setiap barang yang kita beli ada belakang dia ada kobar tu. Dan bila kita pergi scan dekat laser tu akan keluar, cetakan tu akan keluar. Barang ni berapa harga, berapa kuantiti dia kan? Jenis apa? Itulah penggunaan, itulah sumbangan yang diberikan oleh teknologi laser ni dalam bidang perniagaan. Okey. Yang tu mesti kamu selalu guna kan, pergi pasar raya kan, nak tengok berapa harga, bandingkan harga menggunakan itulah panggil apa tu, yang kotak yang mempunyai kita boleh scan tu. Ataupun dekat dekat ni kuantum pun sama juga, macam cashier semua tu aku menggunakan
pengimbasan laser juga, teknologi laser untuk imbas barangan yang kita beli tu kita pergi bayar, dan dia pun akan kira melalui scan. Betul tak? Betul. Okay. Okay. Kalau yang tak betul tu mesti tak pernah pergi pasar raya lah tu. Okay. Okay, seterusnya dalam bidang yang kelima. Keselamatan. Okey, bidang keselamatan. Sini cikgu nak panggil seorang untuk baca. Nurul, boleh baca tak? Boleh. Okey, Nurul bangun baca. Bidang keselamatan. Penggunaan laser juga diperlukan terutama bagi tentera, polis dan pasukan keselamatan yang lain. Laser digunakan dalam bidang ketenteraan untuk membetulkan bidikan senjata sebelum menembak, sama ada pistol, senapan ataupun peluru berpandu. Pihak boleh pula menggunakan laser untuk mengesan kelajuan kenderaan dengan menembak laser ke arah kenderaan yang bergerak. Okey, terima kasih Nurul, boleh duduk. Okey, ada siapa-siapa yang faham tentang ayat ni? Faham tak? Faham. Okey, tak faham. Okey, macam ni. Macam mana teknologi laser ni memberi sumbangan terhadap bidang keselamatan. Okey, bidang keselamatan ni semestinya dikawal oleh tentera, polis dan pasukan keselamatan yang lain lah. Contohnya rela, bumbung semua tu lah kan. Tu pegawai keselamatan semua tu. Jadi laser ni macam mana dia memberi sumbangan? Contohnya dalam setiap peralatan ataupun setiap senjata yang digunakan oleh keselamatan kita ataupun oleh pegawai keselamatan kita, ada laser, ada itu cahaya laser yang terdapat dalam tu lah. Contoh dia seorang polis tu dia nak menembak lah sana cerita. Dia nak menembak penjenayah tu. Nak tembak macam mana nak beri tepat. Dalam kadang-kadang orang lari tak sama kan. Jadi macam mana tepat dengan kaedah yang ada pada teknologi yang ada pada pistol tu adalah teknologi laser. Bila laser tu tepat mengenakan masa tersebut ataupun penjenayah tersebut, peluru tu ataupun tembakan tu jadi betul lah. Okey, itu macam dia menjadi panduan kepada seorang polis tu untuk tembak penjenayah macam tu. Okey. Seterusnya adalah di mana pihak polis juga menggunakan laser untuk mengesan kelajuan. Okey, mengesan kelajuan kenderaan tu macam tu kita boleh dapat dekat lebuh raya macam speed trap semua tu. Speed trap tu siapa yang bawa kenderaan ni laju melebihi had panduan, had pandu tu, dia akan dikenakan speed trap. Dikenakan speed trap tu adalah denda kelajuan. Okey, lepas tu siapa yang bawa laju dia akan kena ni lah. Teknologi laser tu akan ambil gambar dan akan hantar maklumat tersebut kepada pihak keselamatan. Okey, jadi pihak keselamatan tahulah siapa yang bawa laju semua tu disebabkan menggunakan teknologi laser. Okey, faham semua? Faham. Okey, bagus. Okey, yang terakhir adalah dalam bidang perubatan. Okey, bidang perubatan ni tadi cikgu dah tunjuk contoh yang mula-mula tadi, yang Nurul jawab tadi. Okey, bidang perubatan ni dia laser tu menggunakan sumbangan laser, tapi sumbangan laser tu dia dipanggil sebagai aplikasi dermatologi, iaitu ia berkaitan dengan kulit. Laser yang digunakan tu berkaitan dengan kulit. Sebagai contohnya yang macam cikgu ceritakan tadi yang terdapat dalam gambar ni kan, dia menggunakan laser ni untuk merawat kulit. Betul tak? Betul kan? Okey. Okey, seperti contoh kita buang tahi lalat ke, buang jerawat ke, macam bintik-bintik apa je lah yang ada pada kulit kita. Laser ni boleh merawat untuk mematikan sel-sel mati ataupun mematikan apa yang permukaan kulit kita. Okey. Seterusnya, laser ni juga bukan sahaja daripada segi permukaan kulit, tapi disebabkan sebab kulit ni macam pembedahan pun boleh dilakukan dengan menggunakan laser. Contoh dia ulcer gastrik. Ulcer gastrik ni kalau zaman dulu digunakan dengan pembedahan gunting, pisau yang peralatan doktor-doktor lah. Tapi disebabkan zaman moden, semestinya menggunakan teknologi moden. Lepas tu dia punya kebaikan dia apabila menggunakan teknologi moden macam dulu, dia semestinya berlaku pendarahan disebabkan teknologi-teknologi yang lama. Tapi teknologi tu bukan dipanggil lama lah, macam dipanggil sebagai peralatan yang lama. Tapi sekarang ni peralatan moden lah. Jadi menggunakan teknologi laser. Okay, bila menggunakan teknologi laser ni, dia boleh
memberhentikan darah ataupun melambatkan tertumpah darah yang banyak dengan penggunaan teknologi laser tersebut. Okey. Okey, cikgu dah terang secara keseluruhan tentang sumbangan teknologi laser dan kamu pun faham, betul tak? Betul. Okey. Okey, sekarang ni kita beralih pula kepada cabaran terhadap penggunaan teknologi laser. Sekarang cikgu sudah bahagi kamu kepada 3 kumpulan. Jadi, cikgu minta setiap wakil kumpulan nanti akan membentangkan cabaran tersebut. Sekarang ni cikgu bagi masa kepada kamu 5 minit untuk kamu senaraikan cabaran tersebut dalam bentuk peta minda. Okey? Sekarang ni kamu ada lagi 3 minit untuk kamu siapkan cabaran kamu. Yang mana dah siap, kamu boleh tunggu kawan-kawan yang lain. Ya. Siap. Kejap
semua dah siap? Dah. Okey, dah siap. Maknanya dah sampai dah 5 minit. Kalau tak siap pun cikgu berhenti juga. Okey, bila dah siap, cikgu minta setiap kumpulan, wakil setiap kumpulan untuk membentang di hadapan. Okey. Pertama siapa dulu? Saya. Okey, Asia. Okey, dekat hadapan. Sebelum tu tulis dulu apa cabaran pertama kamu. Okey, ni dulu. Tulis kat sini. Apa? Poin dia. Poin sahaja. Jadi besar-besar sikit. Nah. Nampak tak? Tulis poin dulu. Dia isi penting. Penting. Okey, selepas dah tulis isi penting, kamu boleh bentang di hadapan, kamu baca isi penting dan baca huraian kamu tentang isi yang kamu tulis tu lah. Okey, cabaran pertama. Cabaran penggunaan teknologi laser pertama ialah peralatan pemrosesan laser tidak memenuhi Okey semua. Dapat teruskan. keperluan. Sebagai contoh, permintaan pelanggan lebih tinggi dan banyak sehingga pemrosesan peralatan gagal memenuhi permintaan. Okey, habis. Okey, terima kasih siap. Okey, kumpulan yang kedua. Siapa pula? Okey, Nurul. Sama juga. Ini yang pertama. Okey, kedua. Kedua. Orang. Tulis mana-mana. Saya akan tulis. Sama. Nampak tak? Okey, kemudian bentang. Okey, cabaran kedua. Cabaran penggunaan teknologi laser yang kedua ialah kurang tenaga buruh ataupun kerja. Hal ini demikian, kos untuk menampung buruh terlatih dan mahir dari luar negara sangat tinggi. Oleh hal ini demikian, tenaga buruh juga berkurangnya. Okey, itu je. Itu dah. Okey, terima kasih Nurul. Boleh duduk. Okey, kumpulan yang ketiga. Kumpulan sifat. Okey. Poin yang ketiga dan si bintang yang ini. Okey. Cabaran penggunaan teknologi laser yang ketiga ialah kekurangan kos atau modal. Ialah kewangan negara membangun terhad untuk membeli kepakaran dan teknologi luar. Hal ini demikian mengimport peralatan daripada negara luar seperti Amerika Syarikat. Okey, itu je. Okey, terima kasih juga. Boleh duduk. Okey, seperti yang kamu bentangkan tadi, ketiga-tiga cabaran ini adalah betul. Okey, cabaran yang pertama adalah peralatan pemrosesan laser tidak memenuhi keperluan. Betul tu. Ni jadi dijadikan cabaran terhadap teknologi laser kerana bila peralatan tersebut kurang, maknanya tak bolehlah nak hantar laser. Teknologi laser ni tidak mencukupi. Okey, ni cabaran pertama betul. Okey, cabaran kedua menurunkan. Okey, cabaran kedua kurang teknologi buruh ataupun tenaga kerja. Betul. Okey, disebabkan kurangnya tenaga buruh ataupun tenaga kerja semestinya menjadi cabaran terhadap teknologi laser. Kerana apabila kepakaran tak ada kepakaran ni tak ada, maknanya tak ada orang yang menggunakan laser tersebut. Maknanya tak ada orang yang menggunakan teknologi, tak ada siapa yang pandai menggunakan.
Sebab tu untuk capai negara maju kita perlu mempunyai kepakaran yang banyak ataupun kuantiti sesuatu benda tu ada banyak. Lepas tu kos juga memainkan peranan. Okey, yang ketiga ni adalah kos. Okey, kekurangan kos ataupun modal menjadi cabaran terhadap teknologi laser. Betul. Bila kos tak ada, macam mana kita nak beli barang? Betul tak? Sebab itulah dia menjadi cabaran terhadap teknologi laser. Okey, kamu semua betul? Bagus, maknanya sekarang ni kamu memang faham tentang teknologi laser ni kan? Okey. Okey, semua dah faham. Sekarang ni cikgu nak test kamu lah. Bila dah faham semua, tak ada soalan kan nak tanya? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, semua maknanya bila tak ada soalan, semuanya faham lah kan? Okey, bila tak ada soalan, kamu sedia untuk cikgu nak bagi kamu soalan. Kalau kamu tak ada soalan, cikgu bagi kamu soalan. Senang macam tu. Okey. Jadi kamu semua dah faham. Cikgu uji kamu dengan soalan kuis yang kita belajar hari ni lah. Senang, yang berkaitan dengan objektif kita. Okey? Okey, nak ada seorang satu. Cikgu bagi masa kamu 6 minit untuk menjawab semua soalan dan kamu boleh kumpul dan hantar pada cikgu. Okey? Jawab dengan teliti apa yang cikgu ajar daripada tadi. Boleh kan? Boleh. Kalau tak ada, kita tengok sini. Tanpa merujuk mana-mana buku, jangan tengok kamu buat berdasarkan pengetahuan kamu yang cikgu ajar tadi. Jangan bincang buat berdasarkan individu, berdasarkan pengetahuan kamu, berdasarkan apa yang kamu belajar tadi. Sebab tu daripada awal cikgu suruh kamu fokus sebab cikgu adalah kejutan untuk kamu. Bila kamu fokus, kamu pun tahu nak jawab. Kamu ada lagi 4 minit. Tunggu kawan-kawan kamu yang mana belum siap. Yang mana dah siap, tunggu dulu. Okay, tunggu dulu. Lagi 3 minit. Kamu boleh semak semula soalan jawapan kamu. Pukul ada yang nak tukar ke? Kalau nak tukar, kamu boleh tanyakan macam ni je. Apa? Cantik-cantik ada orang tukar. Kamu ada lagi masa 2 minit.
Okey, masa menjawab kamu sudah tamat. Kamu boleh kumpulkan soalan kamu. Kita hantar ke depan. Jadi nama. Boleh nama sekali dengan aku. Nanti mana cikgu nak tahu saya siapa. Nanti Nurul betul, nanti Syifa tak betul, terbuka dah pelak. Dapat markah kat Syifa. Betul. Okey. Okey. Bila dah menjawab kuis, bila dah jawab soalan selepas pembelajaran cikgu, semestinya kita punya kelas pun nak habis, kan? Okey. Sebelum tu, cikgu akan merumuskan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita belajar tentang sumbangan teknologi laser, di mana sumbangan teknologi laser dia terbahagi kepada 6 sumbangan, iaitu daripada bidang perubatan, daripada bidang ICT, daripada bidang apa lagi? Perniagaan, daripada penciptaan, keselamatan. Betul sekali, perubatan. Ya, bidang perubatan. Okey, dalam 6 bidang ni, laser tu sebenarnya banyak lagi penggunaan laser ni memberi sumbangan kepada bidang-bidang lain, tapi bidang yang 6 ni dah ditekankan dalam kita punya sukatan pelajaran. Okey. Lepas tu semua pun dah faham, kan? Okey. Lepas tu yang kedua adalah rumuskan terhadap cabaran terhadap penggunaan teknologi laser, di mana cabarannya yang kita senaraikan tadi adalah 3, okey. Di mana kita mempunyai apa? Kekurangan tenaga buruh. Ya, betul. Ya, disebabkan cabaran dia adalah kekurangan teknologi, kekurangan tenaga buruh. Okey, yang pertama. Okey, yang kedua adalah kos, betul kan? Kurang kos ataupun modal untuk membeli barang, untuk membeli peralatan laser tersebut. Lepas tu yang terakhir adalah pemprosesan, betul? Pemprosesan. Okey. Semua dah faham? Betul tak? Faham, kan? Nanti cikgu harap semua akan ingat kalau masuk dalam ni lah peperiksaan kamu ingatlah apa yang cikgu ajar ni, okey? Okey, dengan itu okey. Tapi sebelum tu ada apa-apa lagi soalan yang kamu nak tanya? Ada. Yang kamu tak faham ke? Apa-apa? Nanti ada pula yang hantar WhatsApp kat cikgu, tanya ni macam mana. Okey, tapi dah kamu faham, kamu pun dah jawab soalan yang cikgu bagi. Okey, bagus. Okey, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dengan wal as. Okey, dengan itu berakhirlah kelas kita. Okey. Cikgu harap kamu semua boleh jaga kesihatan, boleh jaga keselamatan kamu di luar sana, okey? Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.